Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi ke channel saya dan ribuan terima kasih kepada anda yang sudah menekan button subscribe. Okay, untuk video kali ini saya akan terangkan kepada anda macam mana kita nak buat ISO drawing, isometric drawing. Isometric drawing ni kalau di industri banyak diguna pakai untuk lukisan-lukisan macam ni lah. Kalau anda lihat, dia banyak guna teknik-teknik lukisan macam ni banyak menggunakan ISO, isometric view ataupun isometric drawing. Di dalam AutoCAD ni dia ada dua kaedah yang boleh diguna pakai untuk melukis isometric drawing ataupun isometric view. Yang pertama, anda boleh lukis 3D, lepas tu generate dia punya view untuk keluarkan dia punya isometric view. Yang kedua, anda boleh menggunakan ISO draft. Disebabkan kita masih lagi dalam 2D drafting, so untuk video kali ini saya akan terangkan teknik yang nombor 2 tu lah, iaitu ISO draft. Apa itu isometrik? Isometrik adalah satu lukisan yang boleh dikatakan adalah lukisan 3D yang untuk menggambarkan pandangan atas, pandangan front dan pandangan side. Pandangan front dengan side dia dilukis dalam degree 30 degree. Untuk keluarkan pandangan tersebutlah dilukis dalam pandangan bentuk 3D lah. Jadi apa latihan yang kita nak buat menggunakan teknik ISO draft ni? Jom kita tengok latihan ni. Okay, saya akan gunakan latihan ni. Latihan ni kalau anda lihat ni latihan yang saya akan guna pakai lah. Anda juga boleh cari latihan ni di macam biasalah di Google. Anda cari, anda type lah ISO draft AutoCAD exercise ke, dia akan keluar drawing macam ni. Bagi yang ingin cuba buat lah drawing ni, anda boleh cari di Google. So macam mana kita nak buat? Relax-relax, jangan galut-galut. Kita layan intro dulu. Let's go. Okey, macam biasa kita start new drawing. So dekat sini kita masih lagi menggunakan workspace 2D drafting dengan annotation. Kita menggunakan space ni lah untuk kita melukis isometric drawing. Isometric drawing macam saya cakap di awal video tadi, kita kena guna 30 degree kan, 30 degree, so kita kena lukis semua dalam bersudut lah. Tapi di dalam AutoCAD ni dia dah ada features yang boleh memudahkan kita buat isometrik, yang dah dimudahkan untuk kita membuat isometrik lah. Teknik ni dipanggil ataupun features ni dipanggil ISO draft. So bagi versi atau version yang 2014 ke bawah, anda nak kena tukar dia punya crosshair tu jadi ISO draft, anda kena pergi dekat sini lah. Pergi dekat belah ke bawah sekali ni, anda right click, belah kanan tu anda ambil snap setting, anda ambil snap and grip tab dia ni, anda ambil ISO snap and then OK. So dia punya crosshair tu dia tukar color dia. Color dia tukar warna hijau dengan warna merah, tapi dia macam serong sikit lah, dia serong ke sana. Ni kita boleh lukis lah kita punya isometric drawing. Tapi kalau versi, contohnya sekarang ni, kalau versi yang terbaru ni, kalau versi yang terbaru, anda boleh saja aktif dekat sini. Anda cari nama dia isometric drafting. Klik je dia akan berubah lah. Andai kata benda ni tak ada, isometric draft ni tak ada, anda pergi dekat line-line banyak ni, anda klik saja. Anda cari nama dia isometric drafting. Anda klik lah dia. Tanda right yang dia akan keluar simbol ataupun ikon kat sini lah. So dekat sini anda boleh aktifkan dia. Kalau klik ini dia ada menyala tu, dia tukar dia punya crosshair dia ada bertukar sengit macam tu. So kita boleh start draw. Dalam isometric draft ni, dia ada 3 plane yang wajib diguna pakai lah. Dia bukan salah satu guna pakai, dia ke semua. Bila kita buat isometric drawing ni, kita akan buat ke semua, kita akan guna ke semua ISO plan tu lah. Jadi nak tukar ISO plan tu dia ada 3 cara. Cara pertama, anda boleh tukar je kat sini. Dia ada ISO plane left, klik dia akan jadi left. Kalau top dia akan jadi top, nampak mendatar gitu. And then dia ada right. Right dia menghadap ke di sebelah kanan anda lah. Jadi ini satu cara anda boleh tukar kat situ.
ataupun anda boleh saja tukar dengan tekan Ctrl E. Ctrl E. So dia akan tukar, nampak dia bermain macam tu. Ctrl E dia bertukar. Ataupun anda boleh tekan F5. Ctrl E boleh, F5 boleh. Dia akan tukar macam tu. Kalau macam ni top, right, left. Top, right, left. Kalau Ctrl E pun sama juga, top, right, left. Dia akan tukar macam tu. So anda boleh tengoklah dia punya shortcut dia tu, anda boleh tengok dia ada Ctrl plus E ataupun anda boleh tekan F5 lah. Dua-dua tu anda boleh guna pakai. Baik versi yang terbaru maupun versi yang lama anda boleh gunakan arahan macam ni. Tapi kalau saya tak silap, F5 untuk versi yang 2014 ke bawah tak dapat diguna pakai kalau saya tak silap lah. Tapi anda boleh juga guna Ctrl E lah sebagai arahan untuk tukarkan ISO plane dia. So sekarang ni jom kita tengok kita punya exercise macam mana kita nak buat. Okay, kita akan buat kamera ni lah. Okay, kita akan cuba buat kamera ni. So kat sini kita boleh buat mana-mana bahagian dulu. Tapi saya kira yang bahagian yang sesuai diguna pakai untuk dijadikan base tu adalah dia punya top view tu lah. Top view yang petak tu jadikan dia punya base. So, macam mana kita nak tukar dia, kita tukar kepada top. So macam ni, kalau dia duduk di sebelah left, so lukisan anda buat tu, saya ambil L4 line, saya buat lukisan, semua akan duduk di pandangan macam ni lah. Kalau saya tukar F5 ni, tekan F5, okay, F5 ni top. Bila saya buat line, dia akan duduk di kedudukan top. Kalau saya tekan F5 lagi, so dia akan duduk di sebelah right. So kesemua plane ni akan digunakan pakai untuk kita melukis isometric drawing lah. So macam ni. So untuk kita punya drawing tu, saya akan gunakan top terlebih dahulu lah. Saya tekan F5, tukar kepada ISO plane top. So saya akan buat dia punya plate yang atas tu, ataupun sheet yang atas ni dulu. Okay, saya buat satu line. Okay, kalau anda lihat dekat lebar dia ni ada 15, so total dia adalah 30 lah. Saya klik, saya bawa ke bawah sini sikit, ambil 30, enter. So saya bawa ke sini sikit, jarak dia beritahu kat situ adalah 100. Okay, saya bawa ke sini 30, enter. So dekat sini saya boleh menggunakan C for close lah. So dia akan close ke point tu. Lepas tu, sekarang ni saya nak copy dia sebanyak kat situ beritahu 10 dengan 60 kan. So saya CO for copy, saya klik dua line ni saja. So sekarang ni saya klik mana-mana sebab saya ada point. So sekarang ni saya tak boleh pergi ke bawah. Dia boleh pergi ke depan, ke belakang, ke depan ni. Macam mana saya nak bawa? Dia pergi ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke kanan, ke belakang dengan ke atas ni. So saya tak boleh pergi ke bawah. Saya kena tekan F5 tukar dia kepada right ataupun left supaya kita boleh bawa line tu ke bawah lah. So bila saya bawa ke bawah, saya ingat dia punya jumlah total tu dia ada 10 dengan 50, total 60 lah. So saya tidak pun saya buat 10 ni dulu, 10. Okay, enter. Lepas tu saya turun lagi 50. Sorry, 60. So dia akan jadi macam ni lah, 60. Okay, dapat 10. So sebab apa saya copy dua je? Kenapa yang belakang ni tak copy? Okay, saya tunjuk. Lepas tu yang ni saya buat satu line. Okay, line. So dekat sini disebabkan isometrik ni boleh dikatakan adalah sebagai salah satu lukisan pandangan 3D. Jadi benda di sebalik ataupun yang hidden line tu tak perlu ditunjuk dalam isometric view ataupun dalam isometric drawing lah. Sebab dia line di belakang. So bila kita tengok dalam 3D pun yang bawah ni kita tak nampak. Jadi bila anda buat tu anda kena tengok dululah mana yang part tersembunyi ataupun line-line yang tersembunyi tu bila dilukis dalam isometric drawing ni tak perlu ditunjuk lah. Supaya dia nampak lebih 3D lah. Kalau kata kita buat line di belakang tu dia tak nampakkan 3D ya. Jadi yang ni anda kena tengok dulu yang mana hidden line ataupun objek di sebalik part tu yang tak perlu ditunjuk, anda tak perlu tunjuk lah. Okay, so dekat sini saya ada macam ni dah. Petak ni saya ada lah. Okay, so sekarang ni saya nak lukis di bahagian depan ni. Depan ni sebagai lensa dia lah. Saya nak lukis dia, silinder tu. So macam mana saya nak buat? Saya tukar kepada left. So saya boleh lukis di sini lah.
Okey. Dekat sini dia ada satu bulatan yang kita kena buat lah. Betul lah, satu bulatan. Okey, so saya pakai C for circle. Okay, anda lihat bila saya pakai C for circle, bulatan, kalau anda lihat ni bulatan dia seolah-olah tak duduk sekata ataupun sama surface atau sama permukaan di bahagian pandangan left tu. Dia tak duduk macam permukaan dekat sini. Jadi dekat sini dia punya bulatan tu dia duduk mendatar, dia di draw dalam part C axis X dengan Y. Dia tak di draw dalam isometric punya view ataupun drawing. So dekat sini kita tak boleh menggunakan circle sebagai arahan untuk kita buatkan silinder depan tu lah. So dekat sini anda kena menggunakan ellipse. Dekat sini ellipse dia. Dekat draw punya ribbon tu dia ada ellipse kan. Ataupun anda boleh je pakai arahan EL for ellipse. So dekat sini saya ambil ellipse ni, tapi ellipse ni jangan ambil center. Anda kena ambil axis end. Bila ambil axis end, dekat dalam bracket tu dia akan ada ISO circle. Dekat situ dia ada ISO circle. Jadi kalau anda guna hak yang first ni, dia tak ada dalam belakang dia tu. Kalau anda guna hak yang ni belakang ni pun dia akan ada satu ISO circle, tapi dia macam arc je lah. Yang masa kalau anda yang belum lihat saya punya tutorial mengenai ellipse tu, anda boleh tengok video-video saya tutorial mengenai ellipse tu. Dia akan jadi arc, dia tak fully round lah, dia punya circle tak fully round. So dekat sini yang best ataupun yang terbaik diguna pakai adalah axis end lah. Axis end anda boleh ambil kat sini, ataupun anda boleh pakai EL for shortcut dia, enter. So dalam bracket tu dia akan ada ISO draft. So ISO draft saya ambil I for ISO draft. So sekarang ni dia akan duduk di tengah-tengah. Sebab dekat situ dia tak beritahu berapa yang jarak dia, tapi lens tu akan berada di tengah-tengah lah. So dekat sini saya boleh menggunakan teknik control right click meet between two point. Ambil yang point yang pertama sini dengan point yang kedua sini. So nampak circle yang biasa tadi dengan circle ISO circle ni dia berbeza lah. Dia akan menyerongkan kita punya lukisan tu. So dekat sini diameter yang ada bagi kita adalah 50. So saya ambil D for diameter, saya ambil 50, enter. Okay, saya dah dapat dah yang ni. Saya dah dapat dia punya bulatan ni. Bila saya dah dapat dah bulatan ni, so saya trim, TR for trim, saya klik buang ni lah. Double space buang. So dalam ni dia tak nampak. So kat sini saya nak bawa dia ke depan pula. Saya CO for copy, saya klik yang ni, saya nak bawa ke depan tak boleh, dia boleh pergi bawah, kiri yang kanan. So saya tukar kepada top, barulah saya boleh pergi ke depan, ke belakang, ke kiri, dekat depan. So boleh buat macam ni. So saya bawa ke depan, jarak dia 20, saya masukkan 20, enter. So line ni macam mana saya nak buat, saya kena ambil quadrant dia. Line, control right click, ambil Q for quadrant, saya klik yang ni, control right click Q for quadrant, enter. Ini pun sama, control right click Q for quadrant, control right Q for quadrant, enter. So saya boleh trim, saya trim yang ni. Sebab belakang ni tak nampak, saya klik ni, klik yang ni sebagai reference saya klik. So dia nampak di silinder tu. So, dalam ni pun sama, saya trim, TR, klik, double space ke ataupun anda nak fast trim, quick trim pun boleh. Kan sekali lagi, klik je, dia akan potong. So nampak dah silinder dia. Saya dah dapat dah silinder dia kat sini. Okay. So sama juga button ni, saya tak tukar saya punya plane ni sebab saya dah dalam dah top. Saya buat klik button kat sini. Saya ambil EL, I for ISO draft. Saya klik middle ni sebab dia 15-15. Saya masukkan D for diameter 20, enter. So saya ambil M for move, saya klik ISO circle ni, saya bawa ke sini, dia 15 juga, 15, enter. So, kali ni saya nak bawa dia naik ke atas, saya kena tukar dia punya ISO kepada right. Saya copy, saya klik, enter. Klik sini, bawa naik atas sebanyak 5, enter. So saya ambil L for line, Q for quadrant, control right click Q for quadrant, enter. Line, control right click Q for quadrant, control right click Q for quadrant, enter. So kat sini saya select line ni sebagai reference saya ambil TR for trim, saya klik je, enter. So saya dah dapat dah bulatan button untuk snap gambar tu lah. Dapat dah sekarang ni. Ok, so sekarang ni saya nak buat kotak button ni pula, saya tukar kepada top dulu, 5 top. Ok, dekat sini anda tak boleh menggunakan offset. Sebab offset ni macam dia, command offset ni dia lebih sama macam command circle tu dah. Dia akan offset dalam mendata, dalam lukisan.
ataupun dalam axis X dengan Y. So bila saya ambil O for offset 15, enter, saya klik yang ni, saya bawa ke sini. Okay, jadi kalau kita tengok, dia punya sepatutnya 15 dia akan berada di middle point grid ni. Dia akan berada di middle point grid ni. Tapi bila saya klik yang ni, saya stresskan dia, saya panjangkan dia, saya klik. Sebab apa dia tak duduk di dalam permukaan sini ataupun di point middle ni? Sebab dia offset, dia akan offset ikut dalam paksi X dengan Y. Dia bukan ikut offset ISO draft punya setting. So kat sini kita tak boleh pakai offset lah. Kita kena pakai copy. Saya try CO for copy, saya klik yang ni, enter, saya klik, saya bawa ke sini 15, enter. So bila jadi 15, bila saya klik ini, nampak point dia dengan line ni dah bertemu. So betul lah dia akan berada di tengah-tengah. Okay, kat sini dia ada 15 lagi. So saya ambil saya ambil copy 15, klik yang ni, yang ni, bawa ke sini 15. Okay, so jarak tu dia tak beritahu berapa. So balance dia sepatutnya 5 lah dekat situ. Kita tengok dia punya ni kan, dia punya button thickness pun 5. So kat sini balance dia 5 lah saya kira. So saya copy yang ni, saya offset daripada 15, yang ni saya copy offset lah. Saya copy, saya select line-line, enter, saya bawa ke depan, ke belakang, saya masukkan 10 lah. So balance dia 5 kat sini. Yang ni pun sama, saya copy, saya bawa ke belakang, saya ambil 10. Ok, so dia jadi dah yang ni. Bila dah jadi macam ni, anda boleh menggunakan arahan arahan trim ataupun fillet. Kalau ambil trim je lah. Satu-satu. Kalau tak mau, anda boleh direct pakai fillet tu. Fillet, radius kosong, enter. Klik yang ni, saya klik yang ni, nampak? Kalau banyak, M multiple lah. Klik, enter. So, kita dapat dah siap ini. Kalau kita tengok button ni, kalau kita tengok dia punya dimension tu, dia tunjuk kat situ adalah dimension yang button yang berada di atas. So sekarang ni saya copy, saya copy 2 ni, enter, tekan F5. Sekarang ni saya nak copy atas ke bawah. Kita tengok dimension ni. Kalau dimension tu ditunjukkan di bahagian atas, mana kata dia duduk di bahagian atas lah yang kita buat ni. So cuma yang bawah ni tak siap lagi. So kita bawa ke bawah, ambil 5, enter. So, saya bawa satu line, saya closekan line sini, saya cantumkan line sini dengan line sini. Ok, so dapat dah button dia. So kita boleh snap gambar. Ok, yang tengah ni, kita buat yang tengah ni pula. Ok, so macam mana? Ini saya nak copy line sini, CO for copy, saya klik line sini. Saya nak bawa ke belakang tak boleh, macam biasa tukar dia punya ISO tu, supaya plane yang kita guna pakai tu boleh bawa line yang kita copy tu ke mana direction yang kita nak. So dekat sini saya nak bawa ke sini, saya masukkan dia 35, jumlah yang dah beritahu tu adalah 35. ok, 35, enter, and then enter. So jarak yang ni pula ke sini adalah 30. So ambil CO for copy, saya klik yang ni, enter, saya bawa ke sini 30, enter. Ok, so jarak yang ni dia naik atas 10. So saya ambil CO for copy, saya klik yang ni, saya bawa naik atas sebanyak 10, enter. Lepas tu yang ni line saya boleh cantumkan dia lah. Lepas tu saya cantum bawah sini, enter. Yang ni tak ada, dalam pandangan tu tak ada. So yang line yang bersilang ni pun tak ada. Saya TR for trim, saya klik yang ni, enter, saya klik, enter. Ok, dah dapat dah yang ni. So sekarang ni macam mana saya nak buat angle dia. Angle dia, kita kena tukar dia punya pandangan lah. Saya ambil F5, ini tak sesuai, yang ni sesuai sebab kita nak lukis daripada sini. So kita kena ambil ISO plane right, kita tukar ke sini. So saya ambil L for line, saya klik. Ok, nak masukkan angle tu macam biasa, anda boleh less than. Less than, ambilkan dia beritahu itu 30 kan. So saya masukkan 30. Bila saya masuk 30, tengok line saya itu melekat di bawah, dia tak jadi angle. Sebab apa tak dapat 30 tu? Tak masukkan 30 tu. Sekali lagi, saya ambil L for line, saya klik. Lepas tu saya nak masukkan less than 30 angle dia. Saya masuk itu, dia duduk ke bawah, dia lock ke bawah. Ok, kalau anda ingat, saya tukar saya punya ni kepada 2D drafting punya crosshair. Ok, kalau anda lihat
anda ingat saya punya penangan tadi. Okey, lukisan yang kita draw ni dalam isometrik, dia dalam jumlah ataupun degree dia adalah dalam 30 degree. Siap-siap dah. 30 degree, yang ni pun 30 degree. 30 sebab kita lukis dalam 30 degree untuk isometrik. So sekarang ni angle tu dia tunjuk, dia bergitar daripada yang ni dengan satu lagi line yang kita nak buat. Jadi kita dah tengok line sini. Okay, saya buat DAN, yang ni dengan yang ni. Kita tengok angle yang ni memang dah ada 30 degree dah. Memang dah disiap dalam 30 degree. So that's why bila kita buat degree, dia akan duduk dekat line ni balik. Sebab line ni memang dah didegreekan sebanyak 30 degree. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan 30 lagi? 30 yang sedia ada, kita kena tambahkan 30 yang kita nak buat. So total degree yang kita perlu buat adalah 60 degree. So saya tukar kepada ISO draft. Okay, so saya ambil line. Lepas tu saya masukkan alias. So saya less than. Saya masukkan 60 degree, enter. Bila masuk 60 degree, nampak dia akan lock kat situ. Saya buat macam ni lah. So bila saya ambil DAN, saya klik yang ni dengan yang ni, nampak dia dah ada 30 degree dah. Sama lah macam lukisan yang dia minta tu. So saya delete yang ni, yang tak pakai, yang ni pun tak pakai, yang tak pakai dah. Alright, yang ni delete dulu. Okay. So dekat sini saya boleh menggunakan F for fillet lah. Fillet, saya klik yang ni dengan klik yang ni. Okay, so saya tukar kepada F5 sebagai top dia ataupun top. Nak copy yang ni ke sana, saya CO for copy, saya klik line ni. Saya mana-mana point tak kisah, saya klik, saya bawa ke sana sebanyak 30 lah. Okay, so dah akan 30 dekat sini. So sini saya boleh buat satu line. So, line sini, saya line ke sini, enter. So yang ni F for fillet, saya klik yang ni, saya klik yang ni. Akan close macam ni lah. Jadi siaplah kita punya drawing untuk kamera ni. Okay, kita dah siap dah. So macam mana kita nak masuk dimension pula? Okay, untuk dimension ni anda boleh buat di dalam model space ataupun anda boleh saja ke layout space. So macam kalau tanya saya pribadi, saya lebih suka buat dimensioning di layout space lah, melainkan ada case-case tertentu yang perlu dilakukan di model. Okay, so sekarang ni saya offkan saya punya ISO draft ni. Saya pergi ke A4 landscape. Okay, saya masukkan saya punya drawing ni di dalam layout ni. Anda boleh tekan dia sebagai shortcut dia. Apa nama dia sebenarnya, multi view MV. Okay, anda boleh saja masukkan shortcut ataupun anda boleh pergi dekat layout ni. Anda ambil rectangular layout viewport ni kan, anda ambil. Sebab kalau anda nak pakai dia punya shortcut tu, anda boleh tekan NV lah. Dia tekan MV, enter. Dia akan tanya dekat bawah tu, anda nak yang mana. So kalau anda ambil fit, dia akan masukkan fit ikut dia punya line putus-putus kat dalam ni. Dia tak maulah, nak select secara manual. Klik yang ni, klik yang ni. So kamera kita dah masuk di dalam kita punya layout. Ok, so sekarang drawing ni tak pakai, saya offkan dia. Ok, so dah masuk kat sini, kita cari skala yang sesuai kita nak show ya. Saya klik yang ni, saya cari skala yang sesuai kat sini. Saya kira dalam 1:1 lah. Ok, skala 1:1, cun lah dia masuk. Ok, bila dah cun, anda boleh lockkan dia lah. Nak right click ke, ambil display lock ke, ataupun dekat bawah ni ke, anda pulang, klik je. So bila double klik, dia tak akan larilah kita punya drawing tu. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak buat dimension pula. Okay, dimension untuk isometric draft ni dia ada special sikit lah requirement untuk nak buat dimension dalam ISO draft ni. Kalau anda pakai dimension yang biasa, contohnya dimension linear, dan ambil annotate, ambil DLI ataupun dimension linear, anda klik yang ni, klik yang ni, dia akan naik straight macam tu. Kita tak nak, kita nak duduk dia serong macam tu kan, nak serong dia. So dekat serong ni, ataupun kalau nak masuk sini, klik yang ni, klik di sini, dia akan bisa window. So tak nak, kita nak dia serong. So dekat sini anda kena pakai satu dimension nama dia aligned ataupun DAL. Klik sini, klik sini, dia akan jadi serong macam tu lah. Klik. So case ni pula,
dimension kita dia mencanak naik atas macam tu. Kita tak mau, kita nak tolak dimension tu duduk sama permukaan dengan bahagian sini. Kita nak bagi dia sama dengan bahagian sini. Okey. Kita nak bagi sama dia dengan bahagian permukaan sini lah. Kita tak mau dia mencanak naik gitu. Dia wheelie pula. Tak nak dia wheelie, dia nak duduk elok. Okey, kat sini anda kena ambil dimension oblique. Okay, ambil oblique dimension ni, dim edit ni, nama shortcut dia dim edit ataupun direct dekat dengan ni lah, dekat dengan ribbon ni dia ada oblique. Ambil oblique ni, klik yang ni, enter. Kalau kita tahu lukisan kita tu dalam isometric drawing atau isometric draft ni, kita ada lukis dalam degree 30, anda boleh terus masukkan 30. So dia tolak kita punya dimension tu, dia tolak dah ke 30 degree. Okay, dia tolak 30 degree ni, saya pendekkan sikit. Okay, so sekarang ni saya nak buat kat sini pula. Saya pakai DAL lagi, saya klik yang ni, saya klik yang ni, saya klik je anak panah ni, bila tolak nanti dia akan sama sebaris. So dekat sini saya pakai oblique lagi, saya klik oblique dimension, saya klik ok. Kalau kata anda tak nak masukkan 30 degree, kadang-kadang bila kita masuk 30 degree dia tak jadi, dia tak mau duduk. Kadang-kadang saya ingat kod lain, kadang-kadang tu tak jadi langsung. Okay, senang saja. Kalau anda malas nak masuk 30 degree, anda cari mana surface yang anda nak samakan dimension tu, ataupun anda cari satu reference line yang kita nak samakan dengan dimension tu ditolak. Contohnya line ni straight ni kan, saya nak dimension saya diikut line ni, dia akan jadi straight. So saya terus pilih point sini, saya terus pilih point sini. So dia akan straightkan saya punya dimension sama dengan line sini, straightnesskan dia. Okay, so dekat sini DAL, saya klik yang ni, saya klik yang ni. So saya terus ke point sini. Lepas tu saya pakai oblique dimension, saya klik enter, saya klik point sini, saya klik point sini. Dia akan dapat duduk macam ni. Okay, so yang ni sama juga DAL, saya pakai yang ni, saya pakai yang ni, saya bawa ke sini. Sama juga yang ni dengan yang ni, saya buat dulu. Lepas tu saya klik point sini. Lepas tu saya ambil oblique dimension, saya klik yang ni, enter. So saya nak samakan dia dengan line sini. Saya klik yang ni, saya klik yang ni. So dia akan samakan untuk line. Okay, yang ni pula DAL, saya ambil yang bawah ni, yang bawah sini. Okay, so sekarang saya nak samakan dia, oblique dimension. Saya klik dimension ni, enter. Saya klik point sini, saya klik point sini. So dia akan jadi sama satu line sini permukaan dia. Okay, so yang ni saya ambil DAL for dimension linear, dimension aligned, klik, so akan duduk macam tu. So contohnya kalau saya nak pakai, okay, so sekarang ni saya pakai oblique, okay, klik, enter. Bila saya masuk 30, nampak dia tak ada apa perubahan. Saya klik sekali lagi, saya pakai oblique, saya klik yang ni, enter. So dia masukkan 30 degree, dia tak ada apa perubahan. Jadi kadang-kadang tu kita degree tu dia tak dapat baca. So, macam mana kita nak buat? Mana saya nak buat? Saya ambil degree ni, klik yang ni, enter. So sekarang ni saya nak bagi sama dengan permukaan sini kan. So saya ambil point sini, saya ambil point sini. So dia akan nampak sama baris. Okey. So dekat sini pula. Okey, dekat sini dia ada special sikit. Dekat sini dia ada problem sikit lah. So, bila saya ambil DAL, saya ambil point sini untuk dapatkan 15 kan, dapat sini. Dia akan jadi 18. Kalau saya akan perpendicular T, jadi 13 pula, jadi saya sengit ke atas macam tu. Dia tak duduk flat macam tu. So dekat sini, saya kena buat satu reference line kat sini sebagai reference je lah. Sebagai reference untuk kita dapatkan dia punya point tu. Sebab dalam alignment dia akan alignkan dimension kita, dia akan ikut point. Kalau point tu sengit, dimension yang akan keluar pun sengit. So kita nak dapatkan straightness macam ni, saya kena buat satu straight line. Straight line ni macam mana? Boleh je double klik kat dalam, dah tukar kepada ISO draft top. Kat sini saya tukar kepada ISO top. Lepas tu saya buat satu line sebagai reference, saya buat satu line sebagai reference, yang lebihan tu saya potong. Okey. So disebabkan yang ni bukanlah dimension object line, saya kena tukar dia lah. Nanti orang keliru pula. Saya tukar kepada center line. Saya tukar dia kepada center line. So, nampak perubahan kat sini lah, nampak center line kat sini. Okay, so lepas tu saya offkan ISO draft saya.
Okay, saya keluar balik daripada draft ni, keluar daripada model space tu ke paper space. So dekat sini barulah saya boleh buat DAL for dimension alignment. Saya klik yang ni, saya klik yang ni, saya klik yang ni, sorry. Klik point sini, saya klik point sini, saya bawa ni atas ni. Lepas tu saya ambil dimension. Okay, annotate, saya ambil annotate, saya ambil dimension, klik. Saya klik dua ni, enter. Saya ambil point sini lah supaya dia sama hadap. Okey. Sama juga di AL, saya klik yang ni, saya klik yang ni. Okey, lepas tu saya ambil oblique. Klik yang ni, enter. Saya klik point sini, saya klik point sini. Dia akan duduk rata macam tu. Ini DAL for dimension angle. Klik 30 degree. Okey. So, kita berbaki lagi dia punya diameter lah. So, diameter ni kita tak boleh pakai dimension diameter. Sebab apa? Okay, kita sekarang kita tinggal untuk dimension diameter. So, macam mana dimension diameter ni? Kalau kita ambil dimension diameter, for example kat sini, saya ambil diameter, saya klik. Objek kita tadi, kita bukan lukis dia dalam bentuk circle yang tepat. Dia sebenarnya dia menggunakan ISO draft circle, ISO circle. So dia menyengit. So bentuk dia pula tu bukan bentuk bulatan yang 2D yang kita lalu buat. Dia dalam bentuk ellipse. So kita tak boleh baca dia punya profile ataupun geometri objek tu. So that's why diameter tu kita tak dapat buat dia punya dimension tu. So dekat case ni kita kena guna dimension liner juga, DAL. Okay, dimension alignment. Saya ambil Q, ambil Q sini. Okay. So nampak dimension dia akan jadi 61 lah. Sebab dia ikut panjang dia punya ellipse tu. So dekat sini saya double klik. Okay, lepas tu saya 50 kan dia. Tukar secara manual lah. Atau hijack kan dia punya diameter tu, dia punya dimension tu. So kat sini saya tukar kepada simbol diameter. So dia akan jadi diameter 50 dekat situ. Sama juga yang ni, saya ambil DAL for alignment. Okay, saya klik yang point sini, saya klik point sini. Okay, diameter 20. So saya hijack dia punya diameter tu. So saya masuk 20. Saya tukar simbol, saya tambah simbol diameter. So inilah yang kita boleh buat untuk dimension circle. So kita tambah lagi 15 kat sini, DAL. Okay, point yang bawah ni, center C dengan C atas. Dapat 5 gitu. Okay. Boleh sini ataupun anda boleh ambil line kat sini lah. DAL, saya ambil line sini. Saya klik. So saya ambil oblique dimension, saya klik. Oh, so saya ambil sama dengan yang ni. Saya klik yang ni, saya klik yang ni, so dia akan menghadap ke depan. Okay, untuk case ni pun sama juga. Kita tak boleh dapat dia punya, bila kita guna DAL ni, kita nak ambil center dia. Dia akan sengit gitu. Tak boleh sengit gitu. So susah lah. So kat sini saya kena buat satu reference juga, reference line. Sudah saya double klik. Saya aktifkan ISO draft. So saya ambil line daripada sini pergi ke center sini. Sini pun sama juga, sini pergi ke sini. So yang belakang ni saya trim lah. Jadi sebabkan dia bukan dah object dimension, saya tukar kepada center line. Alright, so saya akan tukar macam ni. So saya matikan ISO draft. Saya keluarkan daripada paper space, model space ke paper space. Saya double klik kat luar lah. So saya ambil DAL, saya klik yang ni, saya klik yang ni. Saya bawa ke sini. Saya klik yang ni, saya klik yang ni, saya bawa ke sini. Saya klik yang ni, saya klik yang ni, saya bawa ke sini. So lepas tu saya obliquekan dia. Dimension oblique tu saya ambil annotate, saya ambil dimension, saya ambil oblique. Saya klik yang ni, enter, saya klik point sini, saya klik point sini. So, sama juga yang ni. Saya klik yang ni, saya klik point dua dimension ni, enter. Klik point sini, saya klik point sini. Okay, so yang ni kalau tak betul anda boleh panjangkan dia lah. Saya adjust bagi dia tak keliru. Okay, jadi siaplah kita punya kamera. Bolehlah kita nak snap gambar. Okay, ini saja saya punya penerangan untuk latihan 2D drafting, isometric drawing. Latihan yang keempat lah dalam kategori 2D drafting.
Okay, saya harap adalah sedikit manfaat untuk anda. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa komen, like and share, dan jangan lupa subscribe sekali. Dan sekiranya anda ada komentar, kritikan, pertanyaan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Jika ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.